Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua penonton? Saya Syamira Nazir. Selamat berkenalan dan juga berjumpa anda semua. Hari ini istimewanya selama 30 minit kita akan membincangkan tentang format pentadsiran instrumen peringkat menengah rendah bagi mata pelajaran sains. Cukup menarik tajuk yang akan kita bincangkan dan yang lebih menerujakan hari ini bersama dengan kami di studio seorang tetamu jemputan yang cukup hebat pengalamannya. Nak tahu siapa beliau? Jom kita berkenalan terlebih dahulu dengan tetamu jemputan untuk hari ini. Baik, itu dia sedikit latar belakang tetamu jemputan yang bersama dengan kami. Tetapi sebelum kita teruskan pembincangan kita, suka juga untuk Mira perkenalkan juru bahasa isyarat yang bersama dengan kami di studio, iaitu Cikgu Saiful Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam Selangor. Apa khabar Cikgu Saiful? Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah, untuk hari ini tetamu yang bersama dengan kami merupakan Tuan Simon yang merupakan penolong pengarah Unit Sains Sektor Pembinaan Instrumen Akademik Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa khabar? Khabar baik. Salam perkenalan saya ucapkan. Terima kasih. Memandangkan ini kali pertama kita bersua ya. Ya betul. Selamat datang ke Didik TV. Saya ucapkan ya. Okay. Baik, hari ini Tuan Simon kita akan membincangkan tentang format pentadsiran instrumen peringkat menengah rendah bagi mata pelajaran sains. Ada juga murid-murid di rumah, mungkin ada warga pendidik juga yang sedang menonton yang tertanya, macam mana sebenarnya ni bagi pengenalan untuk mata pelajaran ini? Silakan. Okey, boleh. So, sebelum tu saya ingin memperkenalkan tentang ujian akhir sesi akademik menengah rendah bagi mata pelajaran sains mulai sesi 2022 dan 2023. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan objektif mata pelajaran bagi sains. Terdapat 7 objektif mata pelajaran, iaitu pertama sekali kita kena menggunakan pendekatan inquiry untuk memenuhi sifat ingin tahu dan juga minat terhadap sains. Keduanya, memperoleh pengetahuan dan juga pemahaman untuk menerangkan fenomena secara saintifik. Dan ketiganya, berkomunikasi mengenai maklumat berkaitan dengan sains dan teknologi secara bijak dan berkesan. Dan keempatnya ialah merancang dan juga menjalankan penyiasatan saintifik, menilai evidens dan juga membuat kesimpulan. Kelima ialah mengaplikasikan pengetahuan sains, prosedur dan juga epistemik dalam mengemukakan soalan, menginterpretasi data, menyelesaikan masalah dan membuat kesimpulan ataupun keputusan dalam konteks situasi sebenar. Dan keenam ialah kita kena membina kesedaran bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah satu usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup kita. Dan akhir sekali ialah kita kena membina satu kesedaran bahawa perkembangan sains dan teknologi memberi implikasi ke atas moral, sosial, ekonomi dan juga alam sekitar sama ada dalam konteks tempatan dan ataupun global. Dan di sini saya nak menerangkan apa yang akan ditaksir dalam ujian akhir sesi akademik sains kita. Terdapat 7 konstruk yang akan diuji dalam ujian sains kita. Dan pertama sekali ialah mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta dan juga kemahiran proses sains yang akan diuji dalam ujian akhir sesi akademik mata pelajaran sains kita. Okey. Baik, Tuan Simon, saya ada soalan nak tanya sebab kat situ saya nampak ada satu penilaian dalam yang ditaksir iaitu menilai. Ya, betul. Apa kepentingan menilai ini dalam mata pelajaran sains? Sebenarnya menilai ini adalah bagi murid untuk mewajarkan tindakan ataupun keputusan bagi sesuatu tindakan ataupun keputusan murid itu. So, jadi murid dikehendaki untuk menilai semua fakta sains ataupun pernyataan ataupun hujah dari segi saintifik. Dan selepas itu dia kena membuat satu keputusan dan juga menilai semula keputusan ataupun tindakan itu terhadap alam sekitar ataupun dia betul atau tidak dari segi saintifik. Okey, macam tu. Itulah mengapa pentingnya konstruk menilai ini rupanya ya. Okey, baik.
Dan saya nak tanya Mira juga. Ya. Okey. Ada berapa kemahiran proses sains dalam sains kita? Wah, ada berapa murid-murid di Ya. rumah? Ada berapa kemahiran proses sains ya? Ya. Ada 12. Betul sekali. Okey, pandai. Okey. Okey. So memang kita ada 12 kemahiran proses sains dalam mata pelajaran sains kita, dan 12 ini ialah memerhati, mengelas, mengukur menggunakan nombor, membuat inference, meramalkan, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis, dan akhir sekali ialah mengeksperimen. Okey. Okey. So selepas ini saya akan menerangkan satu-satunya kemahiran proses sains dalam segmen yang kedua dan juga segmen yang ketiga. Dan sekarang saya ingin menerangkan tentang format pentaksiran yang dinanti-nantikan oleh penonton kita ya. So peruntukan masa untuk menjawab soalan ialah 2 jam. Dan jumlah markahnya ialah 100 markah. Terdapat 3 bahagian dalam ujian sains kita, iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Bahagian A terdapat 20 soalan dengan markahnya 20 markah. Dan soalan yang akan ditanya ialah item objektif aneka pilihan. Dalam bahagian B pula terdapat 5 soalan dengan jumlah markahnya 20 markah. Dan soalan yang akan ditanya ialah item objektif pelbagai bentuk. Bagi bahagian C, terdapat 6 soalan dengan jumlah markahnya 60 markah. Dan soalan yang akan ditanya ialah item struktur. Dan selepas ini saya akan menerangkan dengan lebih terperinci dalam segmen yang kedua dan segmen yang ketiga tentang setiap bahagian ini. Wow, baiklah, itu dia penerangan yang ringkas tetapi padat oleh Tuan Simon bagi bahagian A, bahagian B serta bahagian C. Ingat murid-murid ada berapa KPS? Ada 12 dan ini antaranya kalau Mira boleh tunjukkan. Kan ada memerhati. Pemerhatian itu pun kena penting, murid-murid kena tahu bagaimana. Selepas ini Tuan Simon akan bincangkan dengan lebih mendalam lagi bagi setiap bahagian. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Pentaksiran Sumatif Didik TV KPM. Baiklah, hari ini di dalam Pentaksiran Sumatif kita membincangkan tentang format pentaksiran instrumen dan peringkat mendengar rendah bagi mata pelajaran sains bersama-sama dengan Tuan Simon yang merupakan penolong pengarah unit sains Sektor Pembinaan Instrumen Akademik Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik Tuan Simon, untuk segmen ini kita nak bincangkan pula bagi bahagian A, bahagian B serta bahagian C. Betul? Betul. Okey, jadi silakan Tuan. Dalam segmen ini saya akan menerangkan dulu bahagian A dan bahagian B. Okey. So bahagian A tadi saya telah jelaskan bahawa terdapat 20 soalan dengan jumlah markahnya 20 markah, dan soalan yang akan ditanya ialah item objektif aneka pilihan. Jadi sekarang saya ingin menunjukkan beberapa contoh soalan dalam bahagian A. Okey. Raja ini menunjukkan beberapa haiwan yang terdapat di Malaysia dan termasuklah ular, kura-kura. Okey. Haiwan ini boleh dikelaskan sebagai kumpulan yang mana? Jadi murid-murid di rumah ataupun di sekolah bolehlah menjawab soalan ini. Okey. Jawapannya ialah reptilia. Okey, betul. Seterusnya, raja ini menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan untuk menyiasat sifat bahan P. Okey. Saya nak tanya Mira, apa yang Mira boleh perhatikan dalam raja ini? Mira boleh perhatikan untuk yang pertama, kertas litmus ni berwarna biru. Kemudian apabila dimasukkan ataupun dicelupkan dalam bahan P, kertas litmus itu bertukar menjadi warna merah. Ya, betul. Dan kenapa macam tu? Kalau macam tu, itu sudah semestinya bahan P itu merupakan bersifat asid. Betul sekali. Okey, pandai Mira. Okey, so memang bahan itu telah menunjukkan bahawa eksperimen telah menunjukkan bahawa bahan ini ialah bersifat asid, dan di bawahnya manakah yang mempunyai sifat yang sama seperti P? Bersifat asid. Macam kita tahu asid masam, kan? Jadi kalau tengok daripada pilihan jawapan ini sudah semestinya A, cuka. Betul sekali, pandai. Okey. So raja yang seterusnya ialah menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan untuk menunjukkan ciri imej yang terbentuk pada cermin SATA. Ini pun salah satu soalan yang akan ditanya dalam bahagian A. Okey. Dan seterusnya, raja ini menunjukkan beberapa jenis makanan, okey, iaitu ayam, telur dan juga kekacang. Dan apakah kelas makanan itu? Murid dikehendaki untuk memerhatikan semua makanan di atas, dan selepas itu dia kena membuat pengelasan makanan itu. Dia di bawah
protein. Protein. Betul. Dan seterusnya, raja ini menunjukkan satu siratan makanan di sebuah sawah padi. Okay, terdapat padi, belalang, burung, katak dan juga ular di sawah padi ini. Okay. So kita tahu bahawa padi merupakan pengeluar dalam sistem ini. Maksudnya padi dia merupakan pengeluar dalam sawah padi ini. Jadi di sini kita kena tahu bahawa yang manakah merupakan pengguna primer. Murid dikehendaki untuk mengetahui bahawa pengguna primer merupakan pengguna yang makan pengeluar, iaitu belalang dan juga burung. Betul. Dan soalan ini berkaitan dengan satu pengiraan di bawah konstruk aplikasi. Okey, raja ini menunjukkan satu kereta mainan berspring. Okey, dan formula telah diberikan. Murid-murid dikehendaki untuk mengisikan ataupun menggantikan formula ini dengan semua angka yang terdapat di dalam simulus tersebut. Termasuklah GSIM dan juga termasuklah kelajuan dan juga panjang spring yang telah dimampatkan. Apabila murid telah menggantikan semuanya dalam formula itu, bolehlah mencari jawapan, iaitu mencarikan apakah daya yang diperlukan untuk menggerakkan kereta itu. Dan ini di bawah konstruk aplikasi, mengaplikasi. Okay. Dan seterusnya saya ingin memperkenalkan bahagian B pula. Dalam bahagian B terdapat 5 soalan dengan jumlah markanya 20 markah. Dan item ataupun soalan yang akan ditanya ialah soalan objektif pelbagai bentuk. Dan saya ingin menunjukkan beberapa contoh objektif pelbagai bentuk. Termasuklah mengisi tempat kosong, di mana murid dikehendaki untuk mengisi apakah jenis daya yang terdapat di alam sekitar kita. Okay? Murid dia sekadar mengisi tempat kosong di ruangan yang disediakan. Okay. Dan seterusnya, yang ini pun merupakan salah satu soalan yang akan ditanya, iaitu murid dikehendaki untuk membulatkan organ yang terdapat dalam sistem perkumuhan. Kita tahulah di sini ada 3 organ, iaitu peparu, ginjal dan juga jantung. Betul. Dan yang manakah 2 organ yang terdapat dalam sistem perkumuhan? Dia kena bulatkan. Yang pertama ginjal. Betul sekali. Dan yang lain ialah peparu. Paru-paru. Okey. Dan seterusnya, soalan ini berkaitan dengan mengisi tempat kosong juga. Okay. Perkataan telah diberikan dan merujuk kepada gambar raja ini, murid dikehendaki untuk mengisi tempat kosong dengan menggunakan perkataan yang diberikan dalam ruangan yang disediakan. Okey. Ya. Okey. Dan contoh ini merupakan contoh padanan. Okey. Di sebelah kiri ialah vektor, sebelah kanan ialah penyakit. Okay, kita tahulah vektor di sini ialah nyamuk dan juga tikus. Okay? Dan nyamuk dan juga tikus ini dia akan menyebabkan penyakit tertentu berlaku. Jadi murid dikehendaki untuk mengingat semula apakah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk dan juga apakah penyakit yang disebabkan oleh tikus. Kita tahulah bahawa tikus dia menyebabkan leptospirosis. Okay? Manakala nyamuk menyebabkan malaria. Okay. Apabila murid dia padankan seperti itu, dia boleh mendapatkan 2 markah. Okay. Contoh yang terakhir bagi bahagian B ini ialah, okay, kita lihat ya, raja ini menunjukkan satu graf kepekatan antibodi dalam darah melawan masa. Kita tahu bahawa 2 suntikan telah diberikan. Apabila suntikan pertama telah diberikan, okay, dia kepekatan antibodi dalam darah dia telah meningkat. Tetapi dia berkurang apabila masa berlalu. Dan suntikan yang kedua diberikan kepada pesakit itu ataupun individu itu. Dan tetapi dia pun berkurang juga. Dari sini kita tahu bahawa keimunan ini ialah keimunan pasif buatan. Manakah vaksin telah diberikan kepada pesakit ataupun individu itu. Dan di bawah terdapat 3 pernyataan. Murid dikehendaki untuk menulis benar ataupun palsu bagi pernyataan yang betul ataupun pernyataan yang salah. Jika pernyataan itu ialah betul, dia kena tulis benar di ruangan yang disediakan. Jadi kita lihatlah, keimunan ini adalah kekal. Kita tahu bahawa dia tak kekal. Tak kekal kerana 2 suntikan yang diberikan, dia akan berkurangan. Betul. Jadi yang ini ialah statement yang palsu lah. Jadi murid dikehendaki untuk membaca setiap pernyataan dan dikehendaki untuk menjawab dengan menulis pernyataan itu benar ataupun palsu bagi pernyataan tertentu. Okey. Baiklah.
Begitu juga untuk soalan 2 Roman dan juga 3 Roman. Kena tulis. Ya, betul. Ketiga-tiga pun dia kena tulis, barulah dia boleh mendapat 2 markah. Okey, baiklah. Itu sahaja perkongsian saya dalam bahagian A dan juga bahagian B. Okey, baiklah. Murid-murid, tulis sama ada benar ataupun palsu bergantung kepada soalan yang diberikan. Jangan buat tanda raih ataupun tanda pangkal. Ya, betul. Itu dah lain, dah luar daripada format soalan yang Jadi diberikan. murid dikehendaki memang kena baca arahan itu dengan sangat teliti. Betul. Dan kena menulis benar ataupun palsu pada pernyataan tersebut. Ya. Baik, Tuan Simon, saya tertarik. Tadi ada satu konstruk di mana konstruk itu ialah konstruk menganalisis. Ya, Kan? betul. Adakah di bawah konstruk menganalisis ini soalan yang diberikan lebih kepada pengiraan dan juga perhitungan? Sebenarnya analisis ini kita memberikan dia banyak data dan murid dikehendaki untuk mencerakinkan data itu dan mencari hubung kait antara kedua-dua data itu. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan satu contoh di bahagian C pula. Wah, okey. Boleh? Cukup menarik sebenarnya perbincangan kita pada hari ini. Jadi kawan-kawan nak tahu pula bagaimana jenis ataupun bentuk soalan di bahagian C, kita akan sama-sama tengok selepas ini dan bincangkannya. Kita akan berhenti berehat seketika terlebih dahulu. Jangan ke mana-mana, hanya di Pentaksiran Sumatif Didik TV KPM. Baiklah, di segmen ini kita akan bincangkan dan fokuskan pula untuk jenis-jenis soalan di bahagian C. Kalau tadi kita dah tahu bahagian A dan juga bahagian B berapa masa yang diperuntukkan, berapa puluh markah yang akan diberikan. Di bahagian C ini bagaimana pula? Jadi silakan Tuan Simon. Baik, Mira. So sekarang saya akan terangkan bahagian C. Okey, terdapat 6 soalan dalam bahagian C dengan jumlah markahnya 60 markah. Soalan yang akan ditanya ialah jenis struktur. Okey, dan di sini saya telah menyediakan 2 contoh soalan struktur dari segi KPS, kemahiran proses sains, dan juga dari segi konstruk. Okey, saya akan menunjukkan contoh soalan konstruk dulu. Okey, di sini merupakan satu raja menunjukkan bahawa Puan Aminah sedang membakar kek. Okey, dia menggunakan dulang pembakar untuk membakar kek tersebut dalam ketuhar seperti ditunjukkan dalam raja itu. Okey, kita tahulah di sini dia adalah satu proses membuat kek. Okey, jadi soalan saya ialah menyatakan satu contoh penebat haba yang baik. Maksudnya murid dikehendaki untuk menulis satu contoh penebat haba yang baik. Dan ini merupakan satu contoh soalan mengingat. Murid dikehendaki untuk mengingat semula apakah maksud penebat haba dan seterusnya memberikan satu contoh penebat haba. Okay? Dan seterusnya ialah dia kena menyatakan 2 kaedah pemindahan haba yang berlaku di raja itu. Kita tahu bahawa ada pelbagai jenis kaedah pemindahan haba. Jadi murid dikehendaki untuk melihat semula raja ini dan dia kena menyatakan ada 2 kaedah pemindahan haba yang telah berlaku di raja tersebut. Baiklah. Okey, dan ini ialah soalan berkaitan dengan memahami. Okay. Dan seterusnya, ini merupakan salah satu contoh yang Mira tadi tanya saya, analisis. Biarlah kita lihat bersama-sama ya. Okay. Puan Amira menggunakan 2 bekas yang berbeza. Okay, di sini ada 2 bekas yang berbeza untuk membakar keknya seperti yang ditunjukkan dalam raja itu. Dia mendapati bahawa masa yang diambil untuk membuat kek adalah berbeza. Okay, di sini kita kena mencerakinkan data yang diberikan, iaitu ketuhar yang digunakan adalah sama, saiznya pun sama, warna pun sama. Tetapi ada perbezaannya, iaitu bekas yang digunakan adalah berbeza. Satu ialah bekas silikon, manakala satu ialah bekas logam. Disebabkan bekas yang digunakan adalah berbeza, menyebabkan masa yang digunakan untuk membakar kek pun berbeza. Jadi kita tahu bahawa bekas silikon menggunakan 20 minit, manakala bekas logam menggunakan 45 minit. Di situlah kita tahu bahawa ada persamaan dan juga ada perbezaannya. Dan perbezaan ini menyebabkan masa pun berbeza juga. Di sini murid dikehendaki untuk menerangkan mengapa berlaku perbezaan masa untuk membakar 2 kek tersebut. Murid dikehendaki untuk mengait semula, menghubungkaitkan hubungan antara bekas yang digunakan, sifat bekas itu dan menyebabkan masa yang digunakan berbeza. Inilah salah satu contoh menganalisis. Baiklah. Dan seterusnya
Puan Aminah ingin menyejukkan kek yang telah dibakar dengan cepat. Dia meletakkan kek itu di atas redai. Okey, di atas redai kek seperti yang ditunjukkan di atas. Okey. Jadi di sini kita kena mewajarkan tindakan yang diambil oleh Puan Aminah. Seperti yang saya terangkan tadi, yang ini merupakan salah satu soalan di bawah konstruk menilai, di mana murid dikehendaki untuk mewajarkan tindakan ataupun keputusan seseorang. Okey, jadi kita kena mewajarkan tindakan Puan Aminah. Kenapa dia meletakkan kek ini di atas redai kek tersebut? Okey. Seterusnya saya ingin menunjukkan beberapa contoh soalan kemahiran proses sains. Okey. Raja ini menunjukkan kadar ketelarutan gula dalam larutan yang mempunyai suhu yang berbeza. Okey, di sini ada 3 bikar, P, Q dan juga R. Okey, kita kena memerhatikan bahawa suhu larutan di dalam bikar P, Q, R adalah berbeza. Masing-masingnya ialah 20 degree Celsius, 40 darjah Celsius dan juga 90 darjah Celsius. Dan bacaan jam randik pun berbeza juga. Murid dikehendaki untuk mengukur, mengukur apakah bacaan jam randik di sini, dan selepas ini dia kena mencatatkan masa yang digunakan. Yang ini merupakan satu KPS yang saya katakan ialah mengukur menggunakan nombor. Maksudnya murid dikehendaki dia kena membaca jam randik ini, dia kena mengukur dulu dan selepas tu dia kena mencatat masa yang digunakan. Okey. Berserta dengan unit di belakang. Ya, betul. Masa. Unit ni ialah saat. Betul. Okey. Dan seterusnya, yang ini pula walaupun menggunakan soalan yang sama, tetapi murid dikehendaki untuk membina satu jadual untuk menunjukkan keputusan penyiasatan itu. Jadi yang ini di bawah KPS berkomunikasi, di mana murid dikehendaki untuk mencatatkan masanya dan selepas itu dia kena membina jadual berdasarkan keputusan penyiasatan saintifik itu. Okey. Ini merupakan jawapannya. Terdapat 3 bikar, P, Q dan juga R. Suhu larutannya masing-masing ialah 20, 40 dan juga 90. Masa yang diambil untuk melarutkan gula ialah 25 saat, 15 saat dan juga 5 saat. Murid dikehendaki untuk menjadualkannya seperti berikut. Okey. Dan akhir sekali, ini merupakan satu contoh juga untuk meramal. Murid dikehendaki untuk meramalkan masa yang diambil untuk melarut gula jika suhu larutan adalah 70 darjah Celsius. Kita tahu bahawa 70 darjah Celsius adalah di antara kedua-duanya. Betul. Jadi, masa yang digunakan untuk melarutkan gula itu pun akan di antara kedua-duanya. Betul. Jadi, di sini kita tahu bahawa jika dia antara 40 dan juga 90, masa yang digunakan pun akan di antaranya. Jadi, jika murid menulis jawapannya ialah 10 saat, betul. 9 saat pun betul juga. Tetapi jika murid menulis nombornya melebihi 15, salahlah. Ataupun kurang daripada 5 pun salah juga. Kerana ramalan itu tidak tepat. Okey. Dan itu sahaja perkongsian saya dalam bahagian C. Okey. Baik, itu untuk prediction. Ya, betul, Katakan prediction. Ramalan, kena ramalkan. Murid kena tahulah untuk ramalkan bagaimana. Kena mengikut logik juga. Yang meramal ini dia kena berdasarkan kepada data yang didapatkan. Okey. Baik, itu untuk bahagian C, di mana bahagian C merupakan peruntukan masa dan juga markahnya besar. Betul. 60 markah, bukan satu markah yang kecil, markah yang besar itu sebenarnya. Baik, memandangkan kita pun ada sampai juga ke penghujungnya, satu soalan saya kepada Tuan Simon. Adakah di bahagian C ini semua konstruk, macam kita tahu tadi konstruk ada 12 konstruk kan untuk KPS. Adakah kesemua 12 konstruk ini akan diuji di bahagian C? Okey. Ke-6 kontrak iaitu mengingat sampailah mencipta dan juga 12 KPS akan ditanya dalam bahagian C ini. Wow. Okey. So dia melibatkan banyak kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid kita lah. Okey, baiklah. Sedikit rumusan daripada Tuan Simon, silakan. Okey, baik. Pada hari ini saya telah menerangkan format ujian akhir sesi akademik bagi mata pelajaran sains. Terdapat 3 bahagian iaitu bahagian A, B dan juga C dalam ujian akhir sesi akademik sains kita. Okey, masing-masingnya ialah 20 markah, 20 markah dan juga 60 markah. Okey, dan jumlah markahnya ialah 100 markah.
Okey. Dan kata-kata semangat kepada semua murid-murid yang sedang menonton di rumah sekarang. Silakan kata-kata nasihat kepada mereka. Boleh. Saya ingin memberikan sedikit nasihat kepada murid-murid yang sedang menonton rancangan ini. Okey, kita kena ada satu pemikiran ahli saintifik. Maksudnya, kita perlu mempunyai sifat ingin tahu dan juga inquiry terhadap alam sekitar kita. Kita kena sentiasa memerhatikan perubahan yang berlaku di sekeliling kita dan di situlah titik permulaan kita belajar sains. Yep, betul. Jadi kita kena sentiasa memerhatikan alam sekitar kita dan sentiasa ada soalan ataupun masalah berkaitan dengan ataupun persoalan tentang alam sekitar itu. Dan dari situlah barulah kita mencari jawapan, mencari sumber untuk menyokong hujah dan di situlah cara kita untuk mempelajari sains. Wow, saya cukup tertarik. Ingat murid-murid, sains itu bukanlah sekadar berdasarkan buku teks semata-mata, tetapi semua yang berada di sekeliling kita ini melibatkan sains. Tengok, tanya kenapa perkara ini boleh berlaku dan cari jawapan seperti mana yang Tuan Simon dah terangkan tadi. Baik, satu perbincangan yang cukup baik dan saya harap memberi pencerahan kepada semua yang menonton, terutama sekali murid-murid supaya mereka tahu bagaimana teknik untuk menjawab soalan bagi pentadsiran instrumen peringkat menengah rendah untuk mata pelajaran sains ini. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada Tuan Simon, penolong pengarah unit sains Sektor Pembinaan Instrumen Akademik, Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana sudi datang dan meluangkan masa bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Cikgu Saiful Amri selaku jurubahasa isyarat untuk hari ini. Saya Syamira Nazir. Kita jumpa lagi di episod akan datang hanya di Pentadsiran Sumatif Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.